بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Maksudnya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja daripada azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahawasanya kami adalah orang-orang yang menganiayai diri sendiri. Kami akan memasang timbangannya tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ayat ini menyebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan wahyu padanya. Dan itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding daripada para nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diberi wahyu berupa Quranul Karim, tetapi perkataannya, percakapannya, gerak-gerinya, tidurnya, marahnya, senyumnya, semuanya sekali merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sekali. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin mempunyai ismah. Ismah ini maknanya tidak melakukan sebarang dosa-dosa. Sama ada yang lepas ataupun maupun yang akan datang, semuanya sekali terpelihara. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru akhir zaman, guru penutup kepada guru-guru sebelumnya. Penutup para nabi semuanya adalah merupakan guru-guru pada umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup kepada kenabian. Maka semuanya sekali yang didasarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu. Quran tentu sekali adalah wahyu. Kalamullah, perkataan Allah, lafaz Allah, bukan maknanya saja, lafaznya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku memberi kepadamu peringatan berupa berbentuk wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, kalam Al-Quranul Karim. Kalam Al-Quranul Karim merupakan kalam mukjizat. Bila saya sebut mukjizat, ianya bermaksud mengalahkan, maknanya tidak mungkin datang daripada manusia, tentu sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalam Al-Quran mempunyai kuasa yang ada tiada pada buku-buku yang lain.
Jikalau kamu masih lagi ragu-ragu dengan kiranya agama Islam ini, bacalah Quran. Sebab apa? Kalam Allah. Tidak mungkin dicipta oleh manusia. Jikalaulah seluruh dunia yang pakar bahasa Arab berkumpul untuk membina, untuk kiranya membuat Al-Quranul Karim, tak akan dapat. Itu dari sudut lafaznya. Kalau orang belajar kira bahasa Arab, tentu sekali bahasa Arab dia tidak akan standing dengan Quran. Orang Arab sendiri tidak boleh lawan. Yang itulah kalaulah di negara-negara Arab tu, jikalau musim perayaan, mereka akan membuat tilawah Quran setiap masjid. Kalau kita sini, adat kita di sini, kita akan buat apa? Kalau Maulidur Rasul, kita akan panggil ustaz-ustaz dah, ceramah. Tapi negara Arab dia tak panggil ustaz-ustaz, dia panggil pembaca Al-Quran. Dia akan dendangkan lagu Al-Quranul Karim. Kedatangannya macam konsert Siti Nurhaliza. Ramai qari dalam 4-5 orang qari, lepas baca-baca, ada kursi, ada datang, lepas tu dia balik, datang balik. Semua masjid macam tu. Ramainya hanya baca Quran. Sebab apa? Bahasanya yang mukjizat, meruntun hati, seronok dengar bahasa Quran. Kalau orang Melayu kita ni bukan seronok dengar Quran, seronok dengar lagu-lagu slang. Sebab apa? Ayat-ayatnya puitis. Quran ayat-ayatnya puitis. Tapi kenapa tidak dapat diselami? Sebab tak faham bahasa Arab. Itu dari sudut lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sekali bahasanya bahasa bombastik, sedap didengar, seronok didengar. Kandungan Al-Quran pun begitu juga, dapat mencabar segala manusia yang ada. Saintis pun dia cabar. Contohnya tentang asal usul alam, bermulanya alam. Saintis daripada Amerika Syarikat di sana, dia bawa teori tentang teori Big Bang. Padahal Quran dah sebut lama dah. Semua alam yang ada ni adalah berasalkan daripada satu, dan kami pecahkan padanya. Langit dan bumi ini kami pecahnya. Teori Big Bang dah ada Quran dah. Tentang teori apa? Bukit bukau, semuanya ada. Mencabar bukan sahaja dari segi bahasa, mencabar dari segi makna. Begitu juga akhlak Islam berdasar daripada Quran, mencabar akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Barat. Barat pening sebenarnya. Pergi dekat pantai berbikini, tak malu. Buka sana sini. Kemudian isu rogol banyak. Tak selesai masalah. Kita bukannya tak ada masalah. Ada masalah, tak sebesar masalah dia. Lebih-lebih lagi kalaulah di Saudi sana, kes rogol susah nak jumpa. Sebab apa? Dah ada hudud. Itu contohnya hukum hakam syariat membentuk diri manusia. Quran tu sendiri, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah sesungguhnya aku memberi peringatan kepadamu mengenai wahyu. Begitu juga kalam-kalam Nabi. Satu Quran memang betul daripada kalam Allah. Belum lagi cerita tentang hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi. Nabi yang olah balik ayatnya. Itu pun wahyu. Pergerakan Nabi, Nabi berkahwin, Nabi bersalaman, Nabi bercakap, Nabi bergurau senda, merupakan ikutan kepada orang yang lain. Bahkan saya dah lama mengajar akhlak Islam, moral untuk bukan Islam pun saya mengajar.
keras kepada moral sebenarnya Islam. Akhlak Islam. Tak ada yang dapat mendandingi akhlak Islam. Akhlak Islam diajar dengan cara yang sempurna. Saya ambil contohlah tentang kiranya menghormati guru-guru. Menghormati guru-guru. Kalau kita hormat guru, macam mana kita hormat guru? Kalau budak-budak sekolah rendah sekarang ini, kalau hormat guru, kita akan, budak-budak biasanya akan bagi hadiah pada hari apa? Hari guru lah. Hadiah pada hari guru. Kalau kiranya sekolah menengah dah tak buat tu. Sebab apa? Murid-murid dah besar, malu nak bagi hadiah. Tunggu hari jadi guru je. Itu cara dia hormat dia. Tapi yang Nabi ajar, menghormati guru bukan sekadar itu. Berkhidmat untuk guru. Nampak ada beg guru, ada fail dia pegang, dia susah ke, kita tolong angkat, bawa. Sekarang ni di sekolah-sekolah, kalau ada budak yang pegang buku cikgu tu, dia kata, itu mat skema, tu mat skema. Sebab apa? Tak diterapkan ajaran Islam. Islam dah ajar dah macam mana cara nak hormat guru. Yang ini tidak diajar dalam peringkat antarabangsa. Barat tak hormat mengguru. Sebab apa? Guru gaji sedikit. Guru bukan profesional, bukan macam peguam, bukan doktor. Tapi sebenarnya guru itu dia punya apa? Dia punya jasanya sampai ketua. Mengenal ABC, mengenal erti dunia. Dibimbing sejak kecil. Gurulah. Susah senang guru, gurunya ajar supaya budak-budak ni cerdik. Anak-anak kita pun cerdik, kita pun cerdik, jasa guru. Itu saya cuma contoh satu. Contoh satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan guru kepada para sahabat. Guru kepada para sahabat. Semuanya adalah merupakan wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah wahai Muhammad, yang aku datang ni, aku bawa ini, memberi peringatan, adalah berbentuk wahyu. Wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Dan tidaklah orang yang peka, disebut orang yang peka ini orang yang tak nak dengar. Wala yusma'u summud du'a. Orang yang peka, orang yang tak nak dengar tentang ajaran-ajaran Islam. Bila sebut pada Islam, tutup. Bila kita nak ajar sikit, ustaz jangan ceramah. Ustaz, saya tahu ustaz ni suka ceramah, jangan ceramah dengan saya. Bagi tahu, ustaz, saya tahu ustaz nak cakap apa-apa. Stop. Saya ingat ni, saya cerita pengalaman ni. Bila saya balik daripada Mesir, semangat nak mengajar tu kuat. Oh, hidup Mesir dah 10 tahun. Bila balik tu semangat kuat. Rasa berdosa kalau tak ingat orang. Anak-anak murid saya mengajar kat Lingkok misalnya. Kalau tak pakai tudung, rasa berdosa tak ingatkan dia tentang wajibnya pakai tudung. Jadi itu contohlah, tudung apa-apa banyak lagi lah kesilapan. Yang perempuan lah, laki nak suruh pakai tudung, bukan gayanya. Memperingatkan pada dia. Sebab apa? Yang saya terngiang-ngiang. Saya takut pelajar saya di depan saya ni, bila berjumpa saya di akhirat nanti, dia akan kata ustaz tu tak pernah ingatkan aku. Aku buat dosa ni sebab ustaz tu lah. Siapa lagi ustaz tu? Dia yang ngajar. Dia sepatutnya ngajar aku agama, tapi dia tak ingatkan aku. Jadi oleh kerana takut dengan perkara tu, masa belum mula balik Mesir, takut ni. Jadi daripada 14 minggu pengajaran, 3 bulan lebih tu, saya akan sediakan 1 minggu. Duduk lagi yang minggu ke-8 ke, dah sebulan dah kenal pelajar, baru saya akan ingatkan, ustaz, dia kata, saya akan sebutlah, wajib pakai tudung. Itu yang kalau Islam. Yang saya mengajar sekarang ni 60% bukan Islam.
Saya mengajar tentang moral akhlak kepada Islam dan bukan Islam. Saya akan peringatkan. Dan saya sebut benda yang sama lagi. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya mengguriskan hati, saya minta maaf. Tapi ini tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang guru. Kalau kamu tak dengar, itu hal kamu. Sebab apa? Tanggungjawab kita menyampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Bapa saudaranya tak nak terima Islam. Ramai sahabat handai pun tak nak terima Islam. Kaum keluarga dia pun tak terima Islam. Meruntuhkan hati sebenarnya rasa, apa kerat ikut aku? Kau kira kan begitu? Tapi kena faham. Daripada ramai-ramai yang kita sampaikan kebaikan itu, bukan semuanya buka telinga. Ada jenisnya as-summu. Tutup telinga. Belum lagi bukmun, umyun fahum la yarjun. Tutup mulut, tak nak cakap, tak nak tengok ah. Tutup mata tu oi. Nampak je ustaz tu lari mata. Nampak ustaz tu lari mata. Belum lagi. Macam itulah sebenarnya. As-summun tu tetap ada. Tapi kita sepatutnya sebagai ustaz kepada orang yang sampai kisah. Tak kira ustaz ke mana-mana. Ayah ke. Kena rajin cakap. Kena rajin memperingatkan. Tak nak dengar pun. Tak kira tak buat macam mana. Kita hanya menyampai. La yasma'u summud du'a. Dan tidaklah kiranya orang yang peka itu mendengar panggilan-panggilan. Ajakan-ajakan. Aiza ma yunzirun. Apabila mereka itu diberi peringatan. Tak nak dengar. Saya masih teringat lagi kisah 10 tahun lepas. Ustaz, saya ni bukan Muslim. Saya bertanya ni sebabnya saya memang nak tanya pada ustaz ni. Dia bukan Islam, dia India, Hindu. Saya nak tanya pada ustaz ni. Saya ni sejak kecil bersekolah bercampur gaul dengan orang India, dengan orang Melayu, kata dengan orang Melayu. Mereka tak pernah ajak apa saya pada Islam. Okey. Saya pun tak kisah. Dia orang kadang-kadang ada kata sikit, kata guris pun tak kisah. Tapi satu bendanya, saya rasa saya terguris. Dan saya nak tanya pada ustaz suatu soalan yang kiranya memang saya terguris, saya nak ustaz jawab. Supaya benda tu biar jelas ustaz yang jawab. Seguris saya ni terguris. Apa benda soalannya? Dia kata, kawan-kawan saya kata, yang Melayu tu kata, orang bukan Islam masuk neraka. Kami ni masuk neraka ke? Kami ni masuk neraka ke? Peringatan pedas tu. Kena bakar. Kalau ustaz jawab tidak, kena balun kat akhirat nanti ustaz. Tak boleh tak jawab tidak. Jelas Quran sebut. Pintu kunci masuk syurga hanyalah kalimah Allah dan syahadah tu. Kalimah Allah syahadah tu. Syahadah tu. Kunci. Kunci. Saya kata jawapan tu betul. Semuanya sekali ke dalam neraka. Mengapa ustaz? Kami pun susah juga. Takkanlah di dunia kami susah, kat akhirat kami susah. Apa kamu nak buat? Pertahankan Quran. Jawab. Bagi tahu dia itu termaktub dalam Quran yang tak pernah la mubaddila kalimatillah. Tiada perubahan daripada kalimah-kalimah Allah. Peringatan itu perlu dibawa, Ingat bahawa sungguh-sungguhnya dengan kalimah Allah itulah menyelamatkan kita. Tu je lah, nak cakap apa lagi. Orang bukan Islam masuk neraka. Cuma neraka ni dia ada peringkat-peringkat dia lah. Ada yang kiranya ringan sikit. Pakai kasut api neraka. Kasut je. Macam Abu Lahab apa? Abu Talib. Abu Lahab teruk kena. Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sebab apa dia dapat pakai kasut tu?
Sebabnya dia masa hidup dia pertahankan Islam. Cuma dia tak masuk Islam. Dia pertahankan Nabi. Dia pertahankan sahabat Nabi. Dia kiranya kalau kiranya ada siapa-siapa kacau anak saudara aku ni yang menyebarkan Islam ni, siaplah. Aku hantar otai-otai pukul. Kau jangan sentuh Muhammad ni. Kurang-kurang Nabi Muhammad SAW terselamat pada zaman Abu Talib hidup. Tak ada siapa pun berani nak kata Nabi Muhammad kena bunuh. Sesudah Abu Talib meninggal, Khadijah pun tak ada. Baru timbul mesyuarat golongan-golongan kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad. Membunuh Nabi Muhammad. Selepas Abu Talib tak ada. Tapi Abu Talib dengan kiranya semangat dia mempertahankan Islam, tapi dia bukan Islam, tempat dia di neraka, cumanya pakai kasut api neraka. Neraka tu dia ada peringkat-peringkat. Ada kiranya macam pakai kasut, dia bukan pakai kasut pun, dia macam dia panggil kalau kita pijak kat lumpur tu, kena kat lumpur, kawasan lumpur tu kan. Kan? Itu apa? Dhahin nar. Adanya sampai buku lali. Adanya sampai apa paras lutut. Adanya sampai paras pinggang. Adanya sampai paras dada. Adanya tenggelam habis. Adanya bawah sekali. Golongan munafik di bawah sekali pada api neraka. Okey, ustaz-ustaz sekalian. Orang-orang Islam sekalian, apabila orang non-Muslim tanya nak jawab apa? Itulah tempat kamu. Itulah tempat kamu. Apa boleh kata lagi? Saya ingat lagi rakan sekerja saya. Saya dah sebut sini sekali. Saya sebut sekali lagi. Yang kini pensyarah daripada Jerman. Dia tanya pun soalan yang sama. Dia kata gini. Kami gereja-gereja berbalah. Katolik dengan Protestan berbalah. Katolik Protestan berbalah. Akhir kali padri Katolik kata Protestan masuk api neraka. Sebab apa? Sesat. Protestan pun balas. Sesat neraka. Jadi dia orang kafir mengkafir. Orang kafir mengkafir ni bukannya berlaku kat agama Islam je. Kristian pun kafir mengkafir juga. Bila dia orang berbalah macam tu, lepas tu ditarik balik. Sebab apa? Tak wajarlah orang masuk Kristian ni kita kata masuk neraka. Dia kata tak wajar. Jadi ditarik balik. Kan? Dia tarik balik, dia kata semuanya masuk Kristian masuk syurga. Okey, dia kata jawab macam tu. Itu pensyarah Jerman cerita kat saya. Jadi dia tanya kat saya, ramai padri-padri tarik balik. Islam tak nak tarik balik ke? Dia kata ramai umat manusia ni semuanya masuk neraka, tak nak tarik balik ke? Nak tahu saya jawab apa? Benda ni termaktub dalam Quran 1400 tahun dulu. Apa daya saya nak mengubahnya? Apa daya saya nak mengubahnya? Tak ada daya pun. Itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam kata pemutus daripada Allah, bukan kalam kita. Setiap daripada kesalahan akan diberi azabnya setimpal. Setiap perbuatan baik akan diberi apa? Pahala. Semuanya sekali adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Wala immassatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Orang-orang kafir ni dan sesungguhnya jika mereka, iaitu orang-orang kafir, apabila jika mereka ditimpa sedikit saja daripada azab Tuhan, pastilah mereka berkata, aduhai celakalah kami, bahawasanya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Dia tak rasa lagi sekarang ni sonok-sonok kata tak masuk, tak iyalah, tak masuk Islam, okey apa? Tak susah pun tak masuk Islam. Dia kata, aku duduk dalam Buddha pun seronok je, macam biasa je. Aku duduk dalam Hindu pun okey je. Tak masuk Islam tak jadi apa pun. Kalaulah Allah kata, kalaulah mereka itu ditimpa sedikit azab daripada Tuhan kamu, pastilah dia orang akan
Semua sekali pakat surrender. Ya wailana. Ya Allah ya Tuhanku, celaka keadaan kami ni, tolonglah. Wa ya wailana. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami ni zalim. Janganlah zalimi kami lagi. Biarlah cukuplah sikit ni je. Kalau mereka dak dia sonok aja. Bahkan ada yang berlagak. Ada yang bukan Islam ini berlagak depan orang Islam. Dia kata kalau lah ikut Islam tak boleh kaya. Sebab apa? Tak boleh menipu. Tak boleh merompak. Kan? Islam ni tak boleh nak riba. Tak boleh kiranya dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Dekat Islam ni kena ikut Islam betul-betul jadi baik je. Tak seronok ikut Islam ni. Ada jenis perangai begitu. Ada jenis begitu. Jikalau mereka ditimpa azab dari Allah, mereka akan tarik balik sebenarnya. Sebab apa? Azab Allah itu sangatlah pedih. Sangatlah pedih. Dan beringatlah, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan dan kami memasang timbangannya tepat pada hari kiamat. Dekat hari kiamat tu timbangan dia tepat, maka tidaklah dirugikan seseorang sebarang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebiji sawi, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, dan jikalaulah hanya sebesar biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahala amalan itu sendiri. Dan cukuplah wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi Allah kamu kiranya beroleh perhitungan, beroleh apa hitungan di akhirat nanti. Ayat ini bercerita tentang mawazin, timbangan-timbangan, timbangan-timbangan amal. Bilakah ditimbangkan amal? Ditimbangkan amal selepas daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut kronologi supaya kata tak faham nanti macam mana, bila berlaku ni ustaz, timbangan ni bila berlaku. Ada orang tak faham lagi, saya sebut dajal ke apa semua tak faham lagi bila. Dia kalau kiranya kan, bagi dia ada ustaz, ada orang lah nampak ni umat akhir zaman semuanya menderita. Umat akhir zaman ni semuanya menderita. Sebab apa? Ada dajal, ada Ya'juj Ma'juj. Lepas tu semua orang jahat. Tak ada baik pun. Dah, bukan begitu. Dia ada kronologi. Kronologi. Ada janji-janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji bahawa Islam akan menang. Jatuhnya Parsi sebagaimana saya cakap bulan lepas. Ini sambung balik ni. Ayat baru ya. Ayat baru, afahumul ghalibun, tidakkah mereka itu semuanya menang? Orang Islam semuanya menang, bukan kalah belaka kat akhir zaman ni. Parsi jatuh, Islam menang secara bergaya. Habis Parsi itu, semua masuk Islam. Parsi itu di mana? Di Iran. Parsi itu kuasanya di mana? Ni dah sampai Afghanistan. Afghanistan masuk Islam dah. Sampai ke Pakistan. India tu tak masuk lagi. India tu kerajaan lain tu. Jatuhnya Parsi. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi Muhammad hantar surat kepada kerajaan Parsi. Dapat kepada Raja Parsi, nampak surat Nabi Muhammad suruh masuk Islam, dia koyak rabaknya depan utusan. Nabi kata apa? La kisra idza halaka kisra wala kisra ba'da. Tiadalah Kisra kerajaan Parsi selepas ini apabila telah hancurnya kerajaan Parsi. Dan tiadalah Kisra Parsi selepas itu, dah habis tamat dah. Janji Rasulullah SAW kemenangan Islam.
Umat Nabi Muhammad ni umat akhir zaman, menang juga. Dia bagi dia, kalah aja kerjanya. Saya pun dengar geram je, mana Islam nak menang je, kalah aja. Kali kedua Nabi janji pula jatuhnya Konstantinopel, Rom Timur. Rom Timur di mana? Konstantinopel di mana? Istanbul. Yang pada bulan lepas dah boleh sembahyang Jumaat balik kat situ. Dah hampir 100 tahun tak sembahyang Jumaat kat situ dah. Kita bila Covid ni tak sembahyang Jumaat pening kepala. Bila ni apa benda? Kita sepatutnya datang masjid sebab apa? Minta pertolongan Allah SWT masuk masjid. Sepatutnya sembahyang Jumaat tu kena buka. Tu masjid kat Istanbul tu. Hampir 100 tahun tak buka. Jadi muzium. Masjid jadi muzium. Sekarang ni dah ada buka. Nabi janji tempat itu Istanbul akan masuk Islam. Istanbul asalnya adalah gereja Ortodok. Pusat gereja Ortodok. Sempat buat haji Ortodok. Sekarang ni dah jadi masjid. Dah 1400 tahun dulu. 1400. Tahun 1500 dah 500 tahun. 600 tahun. 500 tahun dah. Dah di tangan Islam. Itu kemenangan umat Islam. Dan janjinya tak jadi lagi ni. Bahawa Rom Barat pula akan jatuh. Rom Barat ni mana? Itali. Itali akan masuk Islam. Percaya tak percaya ni? Dah berlaku belum? Belum. Islam akan menang. Tapi Nabi ingat dah. Bila jatuh Rom lepas tu barunya timbul Dajjal. Baru timbul Dajjal, perang dengan Dajjal pula. Lepas tu apa orang Dajjal barulah jumpa pada Ya'juj Ma'juj. Kemudian barulah kiranya Islam tersebar seluruh dunia. Tak ada tempat melainkan semuanya Islam semuanya. Itu saya sebut kronologi supaya faham. Latar belakang tempat cerita kemenangan Islam. Saya cerita tentang timbangan, bila berlaku timbangan. Supaya faham macam mana timbangan tu kat mana, bila berlaku. Berlaku timbangan itu selepas kiranya manusia-manusia semua sekali dibangkitkan. Semua sekali dibangkitkan. Dibangkitkan menuju satu tempat akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah amalku saffan saffa. Ketika itu malaikat pun datang keadaan berbaris. Bukan saja umat manusia berbaris, semua datang kepada mata mahsyar tu. Bahkan semua sekali umat manusia semuanya sekali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Dan ketika itu semua kelang kabut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa setiap orang akan lari daripada kawan-kawannya, sahabat, mak bapak pun kalau dia nampak dia lari semuanya sekali. Rasa berdosa, rasa bersalah, takut-takut mereka akan tuntut kat kita. Dalam keadaan kelang kabut itu, orang nak cari syafaat. Jadi jumpa para nabi semuanya tak dapat bagi syafaat, melainkan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi Muhammad kata, kau telah berjumpa dengan orang sepatutnya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Tak tahu berapa lama dia berdoa, sehinggalah diperkenankan oleh Allah SWT agar syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada umat manusia semuanya sekali, dan lebih-lebih kepada umat Islam. Ketika itulah barulah buku diberi masing-masing. Dah dapat buku barulah menghadap timbangan. Tengok timbangan mana yang berat. Selepas itu barulah masing-masing akan ditarik ke mana. Yang kafir akan ditarik ke neraka. Ada yang disentak dalam keadaan berlutut, masuk ke kawah api neraka. Selepas daripada meletakkan wa nad'ul mawazinal qist, selepas kami meletakkan timbangan-timbangan
yang adil selepas pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak seorang pun akan dizalimi, tidak ada seorang pun. Semuanya sekali ditimbang mengikut daripada kiraannya, mengikut pada kiraannya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, jikalau kamu ada sebesar sebiji sawi kebaikan, kami akan bawa padanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kepada kami menjadi juru kira-kira hari itu. Allah mengira-ngira semuanya sekali. Setiap orang diberi buku. Ada yang diberi buku di hadapan. Kalau dapat buku di hadapan, alhamdulillah, petanda yang baik. Dapat di sebelah kanan, alhamdulillah, yang baik. Dapat belah atas, jaga-jaga, dah teruk dah. Dapat buku belah kiri, alamat tak baik dah. Dah tahu dah tempat yang macam mana. Tengok kat belakang, dapat kat belakang pula, beratlah. Macam mana semuanya sekali akan dapat buku amalan masing-masing. Dan buku semua tu akan ditimbang masing-masing selepasnya. Wa nadha'ul mawazina bil qist. Semua sekali ni akan dikira, tak ada kurang sedikit pun. Jadi nak tak nak, kita kena berkira-kira kat dunia ni. Berkira-kira. Sebut dalam sahihain. Ada hadis Nabawi. Hadis bukan sahihain, hadis diriwayat oleh Imam Ahmad tentang ada golongan yang kiranya melakukan apa? Melakukan khianat, membuat maksiat, menzalimi kita. Orang zalim kita kat dunia, kita berasa dizalimi. Bagi tahu saya, kalau kiranya ada orang dah tengok kiri kanan belakang, kalau dah berazan bagi tahu, dia bunyi kan. Kalaulah kita menzalimi orang kat akhirat, kat dunia ni, kita ni balas balik. Biasanya orang buat kita balas balik kan. Kalau kita tak balas, kita boleh tuntut kat akhirat. Kalau kita balas balik. Kalau kita balas setimpal. Okey. Dia potong jari kita pun potong jari dia. Balas balik. Setimpal. Kat akhirat tu maknanya terlepas lah. Sama-sama dah kena. Setimpal. Kalau kamu balas balik, kurang daripada setimpal, kamu potong depan sikit je. Kamu boleh tuntut yang selebihnya kat akhirat nanti. Kalau kamu balas lebih, macam mana? Macam kamu menanggunglah kat akhirat nanti. Yang ni perlu dipahami oleh kita. Kita ni kalau nak buat jahat orang, kita fikir-fikir baik-baik. Nak balas balik, balas, aku ada hak balas balik ni. Fikir baik-baik. Kat akhirat nanti macam mana? Tak kira siapa, polis ke, tentera ke, semuanya sekali. Beringat-ingatlah kepada orang awam ni kalau kamu buat salah. Jangan nak menendang je kerjanya. Polis tengok. Contohlah, polisnya jahat lah, polisnya baik tak apa. Ada polis jahat? Ada lah, ada cerita polis entry lah. Tu mak motor tu. Tendang tu. Padahal mamat tu baru je bangun tidur, mak dia suruh pergi pasar beli barang. Dia pun tengok bawa selebek sikit, tu mak motor tu. Dia buat lebih kurang. Kat dunia ini tak dapat, kat akhirat mendapatlah. Itu maksudnya, mendapatlah kat akhirat. Semuanya sekali akan dikira, dan semuanya sekali kiraan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kiraan yang adil. Dan kita alhamdulillah kat dunia ni
Allah sebut dah. Kalau kamu buat satu kesalahan, kalau niat dah buat kesalahan, tak buat lagi pun, berniat, tak dikira dosa lagi. Kalau berniat dah start tu, dah buat sikit-sikit tu, dikira sikit tu je lah. Kira satu, dia tidak digandakan. Tapi kalau kamu buat kebaikan, ada gandaan. Ada gandaan. Ada sampai 700 gandaan. Ikutlah amalan-amalan kita. Apa amalan baik kita buat? Sembahyang di masjid ke? Gandaan tu. Sembahyang jemaah di masjid, gandaan berapa? Banyak gandaannya. Puasa lagi banyak. Style bukan style gandaan, style bonus terus. Dapat bonus pada bulan Ramadan. Kalau nak kirakan kita ni, dengan Allah letakkan sistem kira-kira macam tu, ahli syurga kita ni. Tapi tak, kita ni ada yang kita ni asyik lupa je kerjanya. Buat dosa banyak sangat. Tak kira siapa. Rasa berkuasa sikit, rasa dapat jawatan sikit, ada nama doktor sikit, ada DO sikit, mula nak tunjuk kuasa. Mulalah kiranya nak menghina orang, pandang rendah orang. Makcik basuh tandas pun dia tak ambil hal, dia kiranya selekeh. Semuanya sekali akan dikira. Kadang-kadang kita ni buat jahat sikit je pun, nampak orang tu pakai selekeh, orang tu terasa hati dah. Kalau dia tuntut terasa hati sikit tu, kena. Bukan tak kena tu. Jadi naklah kita kat dunia ni, sebelum jumpa keadaan macam tu, sebelum masing-masing terima buku amalan masing-masing, kita pakat-pakat muhasabah masing-masing, minta maaf dengan orang-orang kita kenal. Kita tahu, minta maaf dengan ibu, dengan ayah, ada maaf, minta maaf. Itu jelas ya.